Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Akhirnya semakin panjang lah cerita skandal rasuah di Sabah. Semakin panjang hari demi hari, semakin panas. Berkaitan dengan isu ini, bukan sahaja Haji G diarah letak jawatan, bukan sahaja Haji G diarah membubarkan DUN, bukan saja Ketua Menteri yang baru perlu dinaikkan. Sekiranya Haji G letak jawatan, ada gesaan daripada kepimpinan politik berkata Jeffrey Kitingan menjadi timbalan Ketua Menteri, dan banyaklah warisan pun ada buat kenyataan, UMNO Sabah pun ada buat kenyataan, UMNO Malaysia pun ada buat kenyataan. Nah, pada akhirnya apa yang berlaku kepada si pemberi maklumat? Baru-baru ini satu tindakan berani daripada pemberi maklumat yang mencabar Ketua Menteri Sabah dan ADUN untuk menyaman beliau. Saudara-saudara, akhirnya UMNO Sabah pula mencabar Haji G dan ADUN untuk menyaman pembocor maklumat. Jadi siapa saman siapa? Adakah pembocor maklumat akan menyaman Haji G dan bersama dengan ADUN rasuah tersebut, ataupun pemberi maklumat itu yang disaman? Kalau benar siapa saman siapa, persoalan seterusnya adalah berapa jumlah saman itu dan siapa saman siapa. Adakah pihak ini akan ditangkap atau pihak yang satu yang bakal masuk penjara? UMNO Sabah dalam satu kenyataan mendesak agar Ketua Menteri Sabah Haji G Nur serta ADUN yang terpalit dengan dakwaan skandal di negeri itu mengambil tindakan undang-undang ke atas pembocor maklumat. Gesaan itu dibuat UMNO Sabah selepas individu yang bertanggung jawab mendedahkan kandungan video tersebut mencabar Haji G agar menyamannya. UMNO Sabah pula mencabar ataupun mendesak Haji G serta ADUN yang terpalit dengan skandal tersebut untuk mengambil tindakan undang-undang ataupun menyaman pembocor maklumat tersebut. Ketua Penerangan UMNO Sabah, Suhaimi Nasir, berkata, dakwaan rasuah itu bukan saja merosakkan reputasi Haji G dan kerajaan negeri, malah turut menjejaskan kepercayaan rakyat serta pelabur. Kalau menjejaskan kepercayaan rakyat serta pelabur, masih layakkah Haji G untuk memegang jawatan Ketua Menteri Sabah? Kerajaan negeri bertanggung jawab memastikan ia beroperasi dengan penuh integriti dan bebas daripada sebarang unsur fitnah atau tomahan tidak berasas. Oleh itu, Ketua Menteri dan ADUN yang terlibat perlu membuat laporan polis dan memfailkan saman untuk menyampaikan mesej yang tegas bahawa tuduhan palsu tidak boleh diterima dan kebenaran dapat ditegakkan. Jadi let's say lah Haji G dan ADUN tersebut yang terpalit tidak bertindak untuk menyaman pemberi maklumat. Adakah sebenarnya mereka bersalah? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Saudara Puan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, rupanya Barisan Nasional, perjuangan mereka untuk membebaskan bosku, perjuangan mereka untuk membebaskan Najib Razak, masih lagi semangat mereka itu mahu Najib keluar daripada penjara, masih lagi ada. Bahkan baru-baru ini Barisan Nasional dalam satu kenyataan yang saya lihat, artikel berita berkata BN sepakat mahu lihat Najib dikeluarkan dari penjara. Pemimpin tertinggi BN mengulangi komitmen mereka untuk memperjuangkan pembebasan Najib dari penjara selepas disabitkan atas kesalahan rasuah.
Dalam ucapan mereka pada sambutan ulang tahun BN ke-50 di KL, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Presiden MCA W. Kasyong, dan Timbalan Presiden MIC M. Saravanan senada berhubung kehendak mereka mengenai Najib. Saravanan misalnya mengingatkan bahawa masyarakat India terhutang budi kepada bekas PM itu yang didakwanya banyak berjasa. Justru, katanya, MIC berharap BN dapat melakukan sesuatu untuk membolehkan Najib tidak lagi berada di sebalik jeriji jail. Dialah PM pertama yang betul-betul ikhlas untuk menaik taraf sosioekonomi masyarakat India. Dialah PM pertama yang menjadi pengerusi jawatan kuasa kabinet untuk komuniti India. Dia PM pertama yang beri lesen baru untuk sekolah-sekolah Tamil. Dialah juga PM pertama yang menubuhkan amanah saham nasional untuk masyarakat India. Ketika ini, ahli parlimen Tapah itu lagi, katanya, orang ramai mendengar kabar bahawa ada titah tambahan dikeluarkan oleh Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong. Titah tambahan itu menyebut agar Najib dibenarkan menjalani hukuman baki penjaranya di rumah. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, sebelum ini anak Najib, Nizar, pada 5 Desember mengemukakan afidavit mengesahkan Al-Sultan Abdullah, kini sebagai Sultan Pahang, memaklumkan kepadanya bahawa memang ada titah tambahan. Nah, saudara-saudara, anak kepada Najib sendiri telah membuat pengakuan mengesahkan Al-Sultan Abdullah, kini sebagai Sultan Pahang, memaklumkan kepadanya bahawa memang ada titah tambahan. Nah, adakah dengan ini Najib tidak lama lagi bakal bebas dari penjara? Ataupun setelah BN sepakat mahu lihat Najib dikeluarkan dari penjara, BN yang kini bersama dengan PH di dalam kerajaan perpaduan, adakah Anwar Ibrahim sedikit sebanyak boleh membantu di dalam perjuangan untuk BN membebaskan Najib? Nah, persoalan seterusnya, kalau Anwar tidak dapat bantu, adakah BN tidak lagi akan menyokong Anwar Ibrahim di dalam kerajaan perpaduan? Itu menjadi persoalan lah. Dan yang kedua, kita dapat lihat kepimpinan Najib Razak ini, di mana terdapat banyak kredit yang kita dapat lihat setelah kepimpinan BN memuji bekas Perdana Menteri tersebut. Adakah dengan kepimpinan yang hebat Najib ini, sekiranya nanti kalau beliau dibebaskan, beliau boleh menjadi Presiden UMNO lagi, ataupun pengurusi BN, ataupun sekali lagi mencipta sejarah menjadi Perdana Menteri? Apa komen Anda?